Bahagian keempat. Firdaus melangkahkan kaki masuk ke dalam balai itu. Kedatangannya pada awal petang itu seperti sudah dijangka oleh Korporal Hakimi yang sudah sedia menanti. Lalu Firdaus dibawa ke bilik di mana Inspektor Hambali berada. Daun pintu yang sudah tersedia dibuka untuk terus dibuka Korporal Hakimi dengan lebih luas lagi. "Tuan, Encik Firdaus dah sampai." "Encik Firdaus, sila duduk." Inspektor Hambali mempelawa Firdaus duduk di kerusi berhadapan dengan meja kerjanya. Lalu tangannya dihulurkan bersalaman dengan Firdaus. "Ada apa tuan panggil saya ke sini?" Firdaus mula bertanya dalam keadaan cuak. "Mengenai kes kematian Encik Nur Elina binti Muhammad Firdaus, saya ingin memberitahu pada Encik kami sudah dapat perintah mahkamah untuk menggali semula kubur Nur Elina. Pihak dari Jabatan Forensik ingin mengambil sedikit sampel pada tubuh jenazah." Inspektor Hambali cuba menerangkan tujuan kubur Elina digali semula. "Kenapa sudah 2 minggu baru nak ambil sampel dari tubuh anak saya yang sudah tak bernyawa tu? Kenapa tak nak buat sampai habis masa jenazah belum ditanam?" Ada sedikit tegang pada nada suara Firdaus. Walaupun begitu, dia masih mampu mengawal emosi memandangkan dia kini berada di dalam balai polis. Prosedur yang akan dilakukan itu tidak lama, lagi cepat lagi bagus. Kalau mengikut hukum memanglah haram, tapi ia dibolehkan demi untuk mencari kebenaran pada jenazah serta membetulkan mana yang terkilaf. Mungkin kekhilafan itu datang daripada pihak kami. Kami harap selepas ini tiada lagi sifat terlepas pandang lagi. Harap Encik Firdaus faham." Tenang, Inspektor Hambali cuba meyakinkan Firdaus. Firdaus hanya terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak bersetuju, tetapi semua itu atas perintah mahkamah. Mahu tidak mahu dia terpaksa merelakannya. Sebelum ini kematian Nur Elina diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mungkin ia akan berubah selepas kami mendapat sampel untuk tujuan DNA dari tubuh jenazah itu nanti, terang Inspektor Hambali dengan lebih lanjut. Kali ini mata Firdaus tepat memandang ke anak mata Inspektor Hambali. Ada sesuatu yang tidak enak sedang berlega-lega di fikirannya saat ini. Wajah Korporal Hakimi juga turut dipandangnya, yang sedari dari tadi duduk di sebelahnya dan hanya mendengar perbualan antaranya dan Inspektor Hambali. Seraya itu, Firdaus menghelakan nafas panjang, cuba untuk menembak apa maksud sebenar Inspektor Hambali. Sebolehnya dia tidak mahu apa yang difikirkannya itu satu kebenaran. Kalau apa yang difikirkannya itu adalah benar, maka ia adalah sebuah kebenaran yang pahit akan ditelan. "Maksud tuan, anak saya yang meninggal tu bukan Elina, dan yang dekat rumah saya tu bukan Elisha. Tapi Elina..." Tanda soal. "Tuan, ini satu tuduhan yang keras. Sukar saya nak terima. Maksudnya tuan nak kata Elina yang bunuh Elisha, begitu?" Firdaus mula meninggikan suara pada Inspektor Hambali, walaupun itu bukan niatnya yang sebenar. Sungguh, langsung dia tidak berniat untuk berbuat demikian. Tak ada seorang bapa pun yang mahu anaknya mati dahulu sebelumnya. Apatah lagi kematian salah seorang anak kembarnya itu ada kaitan dengan kembarnya juga. Tetapi atas faktor apa ia berlaku? Tanda soal. Sungguh pun Firdaus meninggikan suara pada Inspektor Hambali, tetapi inspektor muda yang berkumis nipis dan berkulit sawo matang itu tetap tenang. Malah ada senyuman nipis di bibirnya. Membalas semula kata-kata Firdaus dengan nada yang tinggi juga. Itu bukanlah sifatnya. Dia tetap cool dengan apa juga keadaan, melainkan saat dia menghadapi penjenayah ataupun sedang dikelilingi dengan situasi bahaya. Sebab itu kami perlu menggali semula kubur Nur Elina. Bukankah yang meninggal tu anak Encik Firdaus juga? Lagipun semasa di Jabatan Forensik ada sedikit keraguan pada analisis darah Elina. Kalau boleh, Encik Firdaus bawa sekali Elisha ke hospital kerajaan. Ini nombor telefon Dr. Nur Aminah. Dia akan mengambil darah Elisha untuk tujuan DNA juga. Inspektor Hambali cuba lagi meyakinkan Firdaus atas tujuan apa sampel DNA dari jenazah Elina perlu diambil. Semuanya adalah untuk satu tujuan, iaitu sebuah kebenaran.
Sambil itu sempat dia mengulurkan sehelai kertas kecil. Tentera nombor Dr. Nur Aminah dari Jabatan Patologi. Kalau Elisha tidak mahu, macam mana? Firdaus mula ragu-ragu. Sekali lagi Inspektor Hambali tersenyum, seakan menduga soalan yang keluar dari mulut Firdaus. Kami terpaksa keluarkan warrant untuk Elisha. Semasa kerja menggali itu nanti, Encik Firdaus mesti ada. Waris mesti ada, tambah Inspektor Hambali lagi. Ibarat terpukul, Firdaus mendengar kata-kata dari Inspektor Hambali itu, sehingga tersandar tubuhnya ke belakang kerusi di hadapan Inspektor Hambali dan Korporal Hakimi. Korporal Hakimi yang mendengar kesemuanya itu tadi hanya menggelengkan kepala. Kalaulah apa yang diduganya dan Inspektor Hambali saat ini, Seksyen 302 kandung kesesaan adalah milik Elisha. Di tempat yang lain, Dennis memarkingkan kereta di hadapan rumah Elisha. Sebaik kereta diparking, Elisha terus meluru keluar dari perut kereta. Sedikit pun tidak menoleh ke arah Dennis yang sedari tadi memerhatikan tingkahnya. Daun pintu utama pun dibuka kasar. Elisha benar-benar terasa tersinggung dengan layanan Dennis terhadapnya. Ini membuatkan mood menonton wayang pada tengah hari itu menjadi hamba. Disebabkan keadaan Dennis dan Elisha yang begitu tegang, menyebabkan Dennis terpaksa mengantar awak Elisha pulang ke rumah. Nasib baik semasa memasuki pekarangan rumah Elisha, kereta Firdaus tidak kelihatan. Dennis menjagakan ayah Elisha tidak ada di rumah. Nasibnya sungguh baik, tidak perlu bertentang mata dengan ayah Elisha. Cukuplah pagi tadi itu sahaja. Dalam pada itu, Dennis berjalan mengelilingi kawasan rumah Elisha. Namun begitu, Elisha sudah tidak kelihatan di muka pintu. Dia berjalan dan menghampiri satu perigi yang sejak dari dulu memang berada di situ. Usia perigi itu lebih lama dari usia banglo Firdaus itu. Jarak perigi lama dengan banglo itu dalam 8 meter saja. Sebenarnya, Dennis sudah lama menyedari akan perigi lama itu. Tetapi apabila ditanya dengan arwah Alina, dia juga tidak tahu. Sejak bila, kenapa dan bagaimana perigi itu boleh berada di sebelah banglo 2 tingkat itu. Tiba-tiba, Dennis semakin menghampiri perigi itu. Semakin kuat tenaga negatif hadir pada tubuhnya. Tubuhnya seakan sakit, seperti memikul satu benda yang besar dan berat. Roma di tubuhnya semakin merinding. Kini, Dennis merasakan dia tidak dapat bergerak. Kaki dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Dia benar-benar hampir dengan perigi lama yang separas pinggangnya itu. Kedalaman perigi itu mungkin dalam 8 kaki dan masih terdapat air di dalam perigi tersebut, walaupun kelihatan keruh airnya. Angin mula menderu datang secara tiba-tiba sehingga kuat menampar tubuhnya. Pokok-pokok rambutan di sekeliling perigi itu meliuk lentuk ke sana ke sini apabila ditiup angin.
Daun-daun dari pokok-pokok rambutan yang merimbun itu mula berterbangan jatuh ke tanah. Sedangkan dari tadi cuaca kelihatan sangat cerah dan ditambah pula dengan angin yang bertiup lembut, sehingga mendamaikan sesiapa sahaja yang berada di kawasan itu. Tetapi kini cuaca di sekitar mula berubah apabila Dennis mula menjejaki kaki ke kawasan itu. Dennis yang masih kaku dan tidak boleh bergerak itu secara tiba-tiba ternampak sesuatu. Sesuatu sedang bergerak di dalam perigi yang masih dipenuhi dengan air yang keruh. Saat ini Dennis semakin panik apabila sesuatu yang dilihat itu kini mula menjala naik ke atas. Bulat mata Dennis saat melihat sesuatu itu adalah jemaah seseorang perempuan. Ya, perempuan yang berwajah pucat dan berambut panjang ke paras pinggang. Tetapi jemaah yang sedang dilihatnya itu bukanlah jemaah Elena, seperti yang dilihatnya di dalam banglo Elisha pagi tadi. Tetapi ini adalah jemaah perempuan lain. Jemaah perempuan yang sedang dilihat itu tidak sama dengan jemaah Elena. Dia dapat merasakan aura dan tenaga negatif jemaah perempuan misteri itu terlalu kuat, sehingga Dennis yang kaku di situ terasa seakan ingin muntah kerana satu tekanan yang hebat hadir dari tenaga negatif jemaah perempuan itu. Dennis menandung wajah jemaah perempuan misteri itu, memandangkan jemaah perempuan itu juga turut memandangnya dengan renungan yang tajam. Namun apabila wajah jemaah itu dipandang, entah kenapa seakan dia mengenali wajah itu. Tetapi siapa? Tanda soal. Kini jemaah perempuan yang berwajah pucat itu semakin hampir dengannya, hingga tangan jemaah itu semakin panjang dan cuba untuk mencapai tubuh Dennis yang masih melekat kaku di situ. Dennis cuba untuk menjerit memanggil nama Elisha ataupun ibu tiri Elisha, tetapi suaranya seakan tersekat di lengkungan dan batang lehernya bagai dicekam kemas oleh tangan kasar secara tiba-tiba. Tangan kasar dari jemaah perempuan itu yang sedang mencekam batang lehernya saat ini. Tubuh Dennis kini menggeletar sehingga tidak dapat ditahan lagi. Lemah longlai lututnya, bagai hendak terjatuh ke dalam tanah. Tetapi disebabkan keadaan tubuhnya yang masih kaku itu, sedikit sebanyak membantu dirinya agar tidak terjerupuk ke tanah begitu saja. Namun sebolehnya Dennis tidak mahu terus mengalah. Sungguh pun batang lehernya dicengkam dengan kuat oleh jemaah perempuan itu, tetapi ia langsung tidak mematahkan semangatnya untuk terus berjuang menyelamatkan diri dari gangguan iblis itu. Akhirnya dengan tawakal yang masih tersisa dan dengan sekuat tenaga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dennis melaungkan kalimah agung itu dengan sekuat hati sebanyak 3 kali, sambil tangannya menyentuh tangan kasar jemaah perempuan itu, mengharapkan agar jemaah perempuan yang berwajah pucat itu segera pergi dari pandangan matanya. Dan akhirnya tawakal dan ikhtiarnya itu membuahkan hasil. Dia berjaya merungkai cekaman tangan jemaah perempuan itu. Sebaik saja kalimah agung itu diucap Dennis dengan sekuat hati dan penuh yakin, malah jemaah itu tidak lagi kelihatan di hadapannya, gaib secara tiba-tiba. Melilau mata Dennis mencari kelibat jemaah itu di serata kawasan. Namun tiada. Peluh mula merembes keluar dari liang-liang kulit tubuhnya. Detak jantungnya yang semakin laju saat jemaah itu ingin mencapai tubuhnya kini mulai kurang dan tenang. Tenaga negatif yang hadir sejak dari tadi lagi juga turut berangsur hilang. Malah cuaca dan angin menderu datang secara tiba-tiba itu kini semakin tenang dan kembali dalam keadaan asal. Selain itu tubuhnya yang kaku secara tiba-tiba itu kini boleh kembali boleh digerakkan. Dia cuba melangkah beberapa tapak ke belakang agar dapat menjauhi pandangannya pada perigi itu. Dennis, kenapa? Ayu tiba-tiba muncul di belakang Dennis. Ayu merasakan pelik melihat Dennis boleh berada di belakang rumahnya. Manakala Elisha hanya mematikan saja dari tingkap biliknya yang berada di tingkat atas, betul-betul berhadapan dengan perigi tersebut, tanpa sebarang reaksi pada wajahnya. Seolah-olah dia melihat Dennis yang sedang dalam ketakutan itu hanya dengan pandangan kosong. Kemudian terus berlalu pergi dari tingkap biliknya.
Dennis yang melihat Alicia dalam keadaan begitu rasa terperanjat dengan jemaah perempuan di dalam perigi itu sedang berada di belakang Alicia. Dia benar-benar tergamam. Ketika itu matanya dan jemaah perempuan itu mulai bertembung. Jelmaan perempuan itu sedang merenung tajam ke arahnya. Jelas terlihat ada senyuman menyerikan terpamer pada jemaah perempuan itu ketika di belakang Alicia. Ayu yang melihat keadaan Dennis yang semakin tercungap-cungap dan dalam keadaan terkejut mulai menghampiri Dennis. "Mari masuk, minum air dulu. Kamu ni macam nampak hantu." Ayu mengajak Dennis masuk agar dia dapat menenangkan diri yang masih dalam keadaan terkejut. Dennis memandang kembali pada Ayu. Saat ini fikirannya benar-benar buntu dan perasaan terkejut itu masih lagi belum hilang dari dirinya. Namun sebaik saja mendengar perkataan hantu dari mulut ibu tiri Alicia itu, Dennis terus memandang ke arah perigi itu lagi. Kali ini Dennis benar-benar terkejut kerana perigi itu sudah tertutup dengan papan dan di atas papan itu telah diletakkan batu bata yang bertindan-tindan. "Apa?" tanda soal. Dennis tergamam dengan apa yang sedang dilihatnya. Perigi itu sudah pun tertutup. Sedangkan ketika dia menjejaki kaki di kawasan itu tadi, perigi itu langsung tidak bertutup. Malah sejak kedatangannya ke rumah Alicia itu buat beberapa kali, disebabkan ingin menikmati buah rambutan gula batu, sememangnya perigi itu langsung tidak bertutup. Dennis berasa pelik. Adakah hanya pandangan matanya saja yang terlihat begitu, sedangkan pandangan orang lain terlihat lain? "Makcik, perigi itu memang dah bertutup ke?" soal Dennis. "Ya, dah lama bertutup. Sejak makcik berkahwin dengan ayah Alicia lagi perigi itu dah bertutup." "Kenapa, Dennis?" "Dah lama bertutup?" soal Dennis lagi dengan wajah pelik. "Ya, Dennis, kenapa dengan kamu ni? Dari tadi makcik tengok kamu lain macam aja. Ada apa-apa yang tak kena ke?" Ayu mula berasa heran dengan tingkah laku Dennis, kerana dia merasakan Dennis yang akan selindungkan sesuatu dari pengetahuannya. Dia melihat berkali-kali Dennis memandang ke arah perigi itu dalam keadaan ketakutan. Kenapa dengan perigi itu? Apa ada di dalamnya? "Makcik, saya balik dululah." Dennis meminta izin untuk pulang. Dalam pada itu, matanya masih lagi mencuri pandang pada perigi itu. Ayu mengangguk. Ada senyuman nipis di bibirnya. Dia hanya mengikuti langkah Dennis dengan pandangan matanya. Pandangan yang penuh dengan persoalan. "Ada apa dengan perigi itu?" bisiknya. Bersambung.